Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Fazina binti Muhammad Sulaiman bernombor matrik A173443 akan membentangkan berkaitan amalan perekonomian kos tradisi sinar industri. Perekonomian kos merupakan proses mengukur dan melaporkan maklumat kewangan dan bukan kewangan yang membantu pengurus membuat keputusan bagi mencapai objektif organisasi. Kegunaan perekonomian kos adalah untuk memilih, berkomunikasi dan melaksanakan strategi untuk menyerahkan reka bentuk produk, pengeluaran dan keputusan pemasaran. Perekonomian kos juga didefinisikan sebagai kos dan menilai inventory untuk membantu pengurusan pengendalian perniagaan dan melakukan proses pengumpulan, penentuan dan pelaporan kos produk atau kos aktiviti. Proses ini bertujuan untuk membuat penilaian inventory, merekod kos, menentukan harga produk dan membuat keputusan. Selain itu, perekonomian kos juga merupakan sebahagian daripada perekonomian pengurusan yang menyediakan maklumat yang sesuai, termasuk maklumat kos iaitu penentuan kos keluaran, kos keseluruhan produk dan kos seunit produk untuk membentukkan keputusan perancangan kawalan dan penilaian prestasi. Perekonomian kos dan perekonomian pengurusan ini berlaku serentak iaitu dengan silih berganti untuk membantu syarikat membuat keputusan yang terbaik dengan membuat data dan analisis khas untuk menjamin penggunaan sumber secara maksima dan tidak berlaku pembaziran dalam sumber. Secara ringkas, perekonomian kos membantu membuat perancangan iaitu formulasi terperinci kaedah-kaedah dan tindakan masa hadapan dengan tujuan untuk mencapai suatu objektif. Selain itu, perekonomian kos membantu untuk membuat kawalan iaitu aktiviti pengurusan yang memantau pelaksanaan rancangan dan mengambil tindakan pembetulan yang dicapai melalui maklumat balas. Seterusnya, membantu membuat keputusan iaitu proses memilih antara alternatif-alternatif saingan dan perekonomian kos membantu melakukan penambahbaikan yang diperlukan dalam meningkatkan kecekapan menyeluruh dalam mengurangkan sisa penambahbaikan kualiti dan pengurangan kos. Hai, saya Syafiq Syahmi bin Zuhaimi bernombor matrik A174840. Saya akan menerangkan bahagian pertama iaitu profil syarikat. Dalam bahagian pertama, kita ada 4 subtopik iaitu latar belakang syarikat, produk ditawarkan, syaratan organisasi dan juga proses pengeluaran. Okey, yang pertama adalah latar belakang syarikat. Tradisi Sinar Industries ialah 100% syarikat Bumiputra dan didaftar pada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dengan pendaftaran sebagai pilihan tunggal pada tanggal 19 Mei 2015 beralamat di Batu Berendam, Melaka. Tradisi Sinar Industries adalah 100% milik syarikat Bumiputra. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 2015 bermula dengan secara kecil-kecilan bertempat di rumah sendiri di kawasan Melaka. Aktiviti yang dijalankan ialah menjual produk keropok Glencore Crispy yang dibuat oleh salah sebuah syarikat Bumiputra di Muar, Johor. Selama 6 bulan beroperasi sendiri di rumah, syarikat telah menyewa sebuah premis kedai untuk menempatkan stok-stok yang banyak kerana permintaan telah meningkat dari 50 kg ke 600 kg dalam masa satu hari. Syarikat ini juga telah mendapat pengiktirafan daripada Mesti dan Halal. Syarikat telah mendapat pensijilan Mesti dan Halal pada bulan Ogos 2019 dan semakin mengorak langkah untuk terus berkembang maju. Dengan adanya pensijilan ini, syarikat dapat menembusi pasaran yang lebih lagi demi memacu produk keluaran Bumiputra atau produk Muslim. Seterusnya kita akan pergi kepada visi dan misi syarikat. Visi syarikat ialah usahawan berjaya dan tersenarai salah seorang jutawan tanah air. Manakala misi syarikat ialah menjadikan syarikat pengeluar keropok lego terunggul di tanah air. Seterusnya kita akan pergi kepada 1.2 iaitu produk yang ditawarkan. Tradisi Sinar Industries adalah syarikat yang memproses makanan sejuk beku iaitu produk keropok lego crispy. Produk ini telah mendapat sambutan yang hangat di sekitar negeri Melaka. Pengeluaran produk keropok lego adalah berasaskan ramuan tradisi dan dari keluarga yang telah diolah untuk menjadikan keropok lego jenis crispy. Pada masa kini, ramuan yang digunakan masih mengekalkan ciri-ciri tradisi dari negeri asal iaitu Pantai Timur, tetapi dengan pengolahan ramuan yang dibuat, ia telah menerima sedikit perubahan dari segi rasa dan tekstur.
Seterusnya kita akan pergi kepada struktur organisasi. Ia bermula daripada pengarah syarikat dan terbahagi kepada 3 unit, iaitu unit pemasaran dan jualan, unit operasi dan juga unit pembersihan. Dalam unit pemasaran dan jualan terdapat seorang pengurus dan 2 jurujual, manakala dalam unit operasi terdapat 3 departmen, iaitu banjuhan, rebusan dan pembungkusan. Dengan proses pengeluaran, terdapat 4 proses. Yang pertama, menukarkan input kepada output, di mana ianya bermaksud kuantiti maksimum sesuatu barangan itu dapat dikeluarkan pada suatu masa dengan menggunakan kombinasi input tertentu. Proses pengeluaran merangkumi 4 proses pengeluaran, iaitu input, proses transformasi, hasil dan output, dan maklum balas daripada persekitaran. Input merujuk kepada bahan-bahan asas yang diperlukan mengeluarkan barang atau perkhidmatan, terutamanya bahan-bahan mentah. Jenis ikan iaitu ikan tamban dan ikan selayang, dan tepung bancuhan untuk menyediakan keropok lekuk. Bahan tersebut diperolehi daripada pembekalan dan akan diberikan sehari 14, iaitu satu bancuhan bersamaan 80 kg yang diperlukan untuk diproses mengikut permintaan pelanggan. Seterusnya proses transformasi, iaitu proses penukaran input kepada output dengan menggunakan kaedah yang strategik. Persekitaran dalaman dan luaran merupakan 2 faktor persekitaran yang mempengaruhi proses. Faktor persekitaran dalaman melibatkan sikap pekerja dan peranan pengurus. Tradisi Sina Industri bijak dalam mempengaruhi sikap pekerjanya, iaitu dengan memberikan ganjaran allowance kedatangan sebanyak RM400 sebulan sekiranya kedatangan adalah baik. Strategi yang dilakukan oleh tradisi Sina Industri ini menggalakkan pekerja untuk bekerja dengan lebih bersemangat dan dapat membantu operasi mengeluarkan keropok lekor dengan lebih pantas dan berkualiti. Proses pengeluaran yang ketiga ialah output, yang merupakan barangan atau perkhidmatan yang telah siap diproses untuk ditawarkan kepada pelanggan. Barangan yang telah dijual kepada pelanggan akan memberi hasil, iaitu keuntungan kepada pengeluar. Tradisi Sina Industri menghasilkan keropok lekor mengikut permintaan pelanggan. Anggaran minimum keuntungan yang diperolehi daripada hasil jualan adalah sebanyak RM1,300 dengan keuntungan maksimum adalah sebanyak RM2,400 sehari. Hasil maksimum diperolehi berdasarkan kuantiti jualan yang tinggi apabila banyak permintaan daripada pelanggan. Yang keempat ialah proses maklum balas dari persekitaran. Maklum balas ini diperolehi selepas keluaran berada di pasaran dan telah dibeli oleh pelanggan. Maklum balas ini bertujuan untuk memperbaiki dan menambah baik pengeluaran produk untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tradisi Sina Industri telah menambah baik dari segi pengedaran, iaitu dengan menyediakan ejen supaya produknya mudah untuk didapati dan diperolehi untuk memenuhi permintaan semasa pelanggan. Seterusnya, perekonan kos merupakan proses mengumpul, menentu dan melaporkan kos produk atau kos aktiviti. Proses ini bertujuan untuk mengawal kos pengeluaran, iaitu dapat mengenal pasti kos pengeluaran keseluruhan dan kos seunit produk. Kawalan kos ini dapat membantu pihak pengurusan menentukan kos yang terlibat di setiap jabatan pengeluaran, sekaligus dapat meningkatkan lagi kecekapan di setiap jabatan. Yang kedua ialah membuat keputusan. Tujuan yang kedua ini membantu syarikat membuat keputusan, iaitu dengan maklumat kos yang relevan dan tepat akan membantu pihak pengurusan membuat keputusan yang akan mempengaruhi prestasi perniagaan, sama ada dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Keputusan yang dibuat berdasarkan data-data yang tepat dapat menjamin penggunaan sumber secara maksimum. Yang ketiga ialah membuat perancangan dan kawalan, iaitu proses analisis maklumat lepas serta perbandingan dengan maklumat terkini, membolehkan pihak pengurusan membuat perancangan awal yang dapat meningkatkan prestasi dan keuntungan masa hadapan. Tambahan, kawalan turut dapat dilakukan kepada operasi perniagaan yang tidak cekap. Yang keempat ialah perekonan kos berfungsi sebagai penentuan anggaran harga, iaitu dalam penentuan harga jualan, kos antara faktor yang perlu dipertimbangkan. Maklumat kos dari perekonan kos memudahkan kos sesuatu item dihitung untuk tujuan penetapan harga jual. Di dalam tradisi Sina Industri telah mengamalkan perekonan kos ini
di dalam operasi perkilangan mereka. Antaranya, Servisi Sinar Industri akan membuat anggaran belanjawan pembelian bahan mentah berdasarkan maklumat yang diperolehi, iaitu harga barangan semasa dan jumlah permintaan. Tadi juga akan membuat pembelian bahan mentah seminggu sekali untuk menjamin penggunaan sumber secara maksimum dan tiada sisa pembaziran bahan mentah. Belanjawan ini telah membolehkan Servisi Sinar Industri menentukan harga jualan dan memastikan perniagaan tidak mengalami kerugian dan dapat mencapai keuntungan pada tahap yang maksimum. Okey, terima kasih kepada Cik Nur Fazlina atas pembentangan tadi. Setelah kita kenal pasti proses-proses pengeluaran, kita akan teruskan kepada kos-kos pengeluaran yang dilibatkan dalam proses pengeluaran produk kelompok leko tradisi Sinar Industries. Okey, bagi setiap pengeluaran kelompok leko tradisi Sinar Industries melibatkan pelbagai jenis sumber bagi menghasilkan produk kelompok leko yang bermutu tinggi dan berkualiti. Bagi setiap sumber ni, perbelanjaan atau kos yang dilibatkan akan dianggap sebagai kos produk, di mana ianya dikira di dalam nilai inventory produk kelompok leko perniagaan ni. Okay, next. Kos-kos produk ini akan dikelaskan kepada dua jenis kos, iaitu kos langsung dan kos tak langsung. Kos langsung terdiri daripada bahan langsung dan kos buruh langsung, manakala kos tak langsung terdiri daripada kos overhead kilang. Mari kita kenal satu demi satu setiap jenis kos ni. Okay, next. Untuk kos bahan langsung, ianya merupakan kos yang melibatkan penggunaan bahan-bahan mentah bagi menghasilkan produk kelompok leko. Produk kelompok leko tradisi Sinar Industries adalah diperbuat daripada bahan-bahan mentah seperti ikan yang menjadi bahan utama. Jenis ikan yang biasa digunakan adalah ikan tamban dan ikan selayang. Selain ikan, tepung, margarin serta minyak dijadikan sebagai bahan asas untuk menghasilkan kelompok leko tradisi Sinar Industries. Okay, next. Untuk buruh langsung, ianya merupakan kos ke atas pekerja-pekerja kilang tradisi Sinar Industries yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran kelompok leko. Berdasarkan hasil kajian kami, setiap pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran produk ni dibayar upah sebanyak RM5.77 minimum sejam selama minimum 8 jam bekerja sehari ataupun sebanyak RM1,200 sebulan. Dan setiap pekerja ni juga akan dibayar allowance kedatangan sebanyak RM400 sebulan sekiranya memenuhi syarat yang ditetapkan. Next. Selain kos bahan langsung dan buruh langsung, kos-kos lain yang dilibatkan dalam pengeluaran kelompok leko tradisi Sinar Industries adalah dikenali sebagai kos overhead kilang. Kos overhead kilang ini merupakan kos ke atas penggunaan sumber-sumber dalam pengeluaran, namun tidak menjadi sebahagian daripada secara langsung dalam produk kelompok leko. Okey, antara overhead kilang yang biasa terlibat dalam pengeluaran kelompok leko ni adalah seperti kos bil utility yang merangkumi kos penggunaan elektrik dan air bagi menjalankan pengeluaran. Okey, next. Selain tu, belanja susut nilai dan penyelenggaraan jentera dan mesin pengeluaran diklasifikasikan sebagai overhead kilang walaupun melibatkan pengeluaran. Namun, secara dasarnya, ia merupakan kos menggunakan aset tetap kilang. Okay, next. Bahan-bahan yang tidak terlibat secara langsung sebagai sebahagian daripada penghasilan produk adalah bahan tak langsung dan merupakan overhead kilang. Biasanya seperti penggunaan sarung tangan semasa pengeluaran ataupun bahan pencuci. Okay, next. Overhead kilang yang lain adalah kos ke atas pekerja-pekerja kilang tradisi Sinar Industries yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran kelompok leko seperti kerani kilang, akaunten kilang, penyelia kilang dan pengurus kilang. Okay, next. Faedah-faedah lain untuk pekerja kilang sama ada untuk buruh langsung ataupun tak langsung juga dianggap sebagai kos overhead kilang seperti caruman KWSP, caruman perkeso atau premium kerja lebih masa. Okay, next. Pada setiap kali pengeluaran, kos bahan langsung, kos buruh langsung dan kos overhead kilang akan dijumlahkan sebagai kos pengeluaran produk kelompok leko. Bagi setiap kos ni, tradisi Sinar Industries menggunakan kos sebenar bagi menentukan kos bahan langsung dan buruh langsung kerana mudah ditentukan pada setiap kali pengeluaran. Namun bagi kos overhead kilang,
kos sebenar pada setiap kali pengeluaran adalah sukar untuk ditentukan. Oleh itu, polisi syarikat dalam perakaunan kos syarikat menyatakan untuk menggunakan kaedah pengokosan normal dengan menggunakan kos overhead kilang yang diaplikasikan bagi setiap pengeluaran yang dilakukan. Okay, next. Okay, persoalannya sekarang ni, bagaimana tradisi Sina Industries menentukan kos overhead kilang diaplikasi pada setiap kali pengeluaran? Okay, next. Prosesnya bermula dengan pengiraan kos overhead pratentu. Akaunten kilang akan menganggarkan kos overhead kilang pada setiap kali pengeluaran berdasarkan pengeluaran-pengeluaran lepas dan mengambil kira faktor perubahan harga bagi setiap kos. Dan jumlah kos overhead ini akan dibahagikan kepada anggaran jumlah jam buruh yang ditentukan berdasarkan penggunaan jam buruh dalam pengeluaran lepas dan mengambil kira faktor perubahan produktiviti semasa buruh. Okey, next. Setelah menentukan kos overhead pratentu, ianya akan didarabkan dengan jumlah jam buruh sebenar pengeluaran untuk mendapatkan kos overhead diaplikasikan. Okay, next. Setelah mendapatkan maklumat sebenar berkaitan kos overhead kilang, akan ada satu perbandingan antara kos overhead yang diaplikasikan dan kos overhead kilang akan dilakukan bagi menentukan sama ada ianya terlebih serap atau terkurang serap. Okay, kalau kita tengok dalam contoh ni, sekiranya kos overhead yang diaplikasikan lebih besar berbanding jumlah kos overhead kilang yang sebenar, maka ianya dianggap sebagai kos overhead diaplikasikan terlebih serap. Okey, sebaliknya, sekiranya berlaku sebaliknya, maka ianya merupakan kos overhead diaplikasikan terkurang serap. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan kepada ahli grup saya yang seterusnya. Nama saya Izian Hazwani binti Rosli, nombor matrik A175013 akan menerangkan tentang pengekosan tempahan kerja ataupun proses. Next. Syarikat tradisi Sina Industries telah menggunakan pengekosan proses. Pengekosan proses adalah satu tata cara perakaunan untuk menentukan kos sesuatu keluaran pada setiap proses. Kaedah pengekosan proses digunakan bagi proses pengeluaran yang berterusan untuk produk yang sejenis ataupun seragam dan berkos rendah. Kaedah ini juga digunakan apabila keluaran melalui berbagai peringkat pengeluaran yang berasingan. Produk yang dikeluarkan melalui kaedah pengekosan proses ini tidak dapat dikenal pasti dan dibezakan antara satu sama lain. Tujuannya pula adalah untuk mengira kos penukaran seunit untuk setiap proses pada akhir setiap tempoh. Next. Syarikat tradisi Sina Industries telah menggunakan sistem pengekosan proses. Keropok leko akan diproses dan dikeluarkan pada setiap hari mengikut jumlah tempahan setiap hari tanpa menyimpan sebarang lebihan bungkusan. Jika ada lebihan, ianya tidak akan melebihi 20 bungkusan. Ini bermakna pelanggan akan mendapat keropok leko yang segar pada setiap kali tempahan. Melalui kaedah ini, kos yang terlibat dikumpul mengikut proses daripada penyediaan bahan hingga keropok leko diproses dan kos seunit dikira dengan mengagihkan kos proses dengan unit keluaran. Next. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pengumpulan, pengklasifikasian dan peruntukan kos. Next. Pengumpulan kos. Pengumpulan kos merujuk kepada pengiktirafan dan perekodan kos-kos yang termasuk dalam pengeluaran produk. Dokumen sumber adalah amat penting sebagai bukti kepada transaksi yang berlaku di dalam syarikat. Antara dokumen sumber yang digunakan oleh tradisi Sina Industries adalah borang permintaan bahan, invoice, resit, penyata bank dan bil tunai. Next. Tradisi Sina Industries menggunakan borang permintaan bahan untuk merekod pembelian bahan mentah seperti ikan. Apabila bahan mentah diterima, pekerja akan memeriksa dan mencatat di dalam borang permintaan bahan. Seterusnya, penyata gaji digunakan sebagai dokumen sumber untuk kos buruh langsung, dikira dengan menggunakan gaji asas, dan allowance pekerja dikira mengikut kehadiran pekerja. Kos overhead pula direkod dengan menggunakan invoice. Invoice merupakan dokumen bukti pelanggan yang berhutang.
Ia sebagai dokumen asal yang diberikan kepada penghutang dan salinan disimpan oleh syarikat. Sekian dari saya. Terima kasih saudari Izian. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pengklasifikasian kos. Kos tempoh merupakan kos yang tidak terlibat dalam pengeluaran. Oleh itu, kos ini tidak dibahagikan kepada produk tetapi dikenakan sebagai belanja operasi. Kos ini termasuklah kos pentadbiran dan kos jualan. Antara kos pentadbiran yang dilibatkan oleh tradisi Sinar Industries ialah kos sewa pejabat dan gaji pekerja di Jabatan Pentadbiran. Kos jualan bagi syarikat ini pula termasuklah kos upah jurujual dan kos pengangkutan. Seterusnya, kos produk. Kos produk atau kos pengeluaran ialah kos yang dilibatkan kos produk atau kos pengeluaran ialah kos yang dilibatkan sewaktu proses pengeluaran dan dibahagikan kepada produk. Kos ini terdiri daripada kos bahan langsung, kos buruh langsung dan kos overhead perkilangan. Kos pengeluaran boleh diklasifikasikan kepada kos tetap, kos berubah dan kos campuran. Next. Seterusnya, kos tetap. Kos tetap merupakan kos yang tidak berubah mengikut kadar aktiviti pengeluaran. Hal ini bermaksud walaupun jumlah pengeluaran adalah sifar, syarikat tetap perlu membiayai kos tetap ini. Namun, kos tetap bagi seunit pengeluaran akan berubah mengikut volume pengeluaran. Semakin tinggi volume pengeluaran, semakin rendah kos tetap seunit dan begitu juga sebaliknya. Antara kos tetap ialah sewa kilang, kos penyelenggaraan mesin dan gaji pengurus kilang. Kos berubah pula merupakan kos yang berubah seiring dengan kadar pengeluaran. Jumlah kos berubah adalah bertambah atau berkurang pada kadar yang sama dengan perubahan dalam tingkat pengeluaran. Hal ini bermakna sekiranya volume pengeluaran meningkat, jumlah kos berubah turut akan meningkat dan begitu juga sebaliknya. Kos berubah seunit pengeluaran pula adalah tetap tanpa mengira perubahan dalam volume pengeluaran. Contoh kos berubah ialah kos bahan mentah dan kos buruh langsung. Seterusnya, kos campuran. Kos campuran merupakan kos yang mempunyai campuran elemen kos tetap dan kos berubah. Contohnya, kos utility perlu tetap dibayar walaupun tiada sebarang output dikeluarkan. Namun, kadar pengeluaran yang meningkat akan menyebabkan kos utility turut meningkat. Bagi mengasingkan kos campuran, syarikat menggunakan analisis kaedah tinggi rendah. Next. Berikut merupakan klasifikasi kos tetap, kos berubah dan kos campuran bagi tradisi Sinar Industry. Next. Seterusnya saya akan menerangkan tentang peruntukan kos. Peruntukan kos merujuk kepada alokasi kos untuk produk atau perkhidmatan. Setiap kos boleh dikesan dan dapat dialokasikan kepada produk atau perkhidmatan dengan menggunakan asas alokasi tertentu atau berasaskan penggerak kos. Bagi syarikat tradisi Sinar Industries, bahan langsung dan buruh langsung dapat dikesan secara langsung kepada produk. Bagi alokasi kos overhead perkilangan pula, syarikat ini telah menggunakan kaedah aplikasi overhead kadar tunggal dengan jam buruh langsung sebagai asas aktiviti. Seterusnya. Next. Seterusnya, perbincangan dan carangan. Next. Pada pendapat kami, terdapat beberapa perkara yang boleh ditambah baik dalam amalan pengukusan yang diamalkan oleh tradisi Sinar Industries. Antaranya, syarikat ini masih menggunakan kaedah pengukusan tradisional walaupun terdapat beberapa kekurangan dalam kaedah ini. Bagi pengukusan tradisional, syarikat hanya akan mengambil kira kos perkilangan sahaja dan tidak mengambil kira kos jualan dan pentadbiran. Kos jualan dan pentadbiran ini akan dimasukkan ke dalam belanja tempoh. Masalah dalam kaedah ini ialah kerana sebahagian daripada kos jualan dan kos pentadbiran ini turut berada dalam kos produk. Setengah kos perkilangan juga tidak menyumbang kepada kos produk tetapi turut diambil kira. Contohnya kos masa yang terluang kerana bahan mentah yang tidak mencukupi. Oleh itu, tradisi Sinar Industries boleh menggunakan kaedah pengukusan berasaskan aktiviti untuk mengenal pasti kos produk yang lebih tepat berbanding menggunakan kaedah pengukusan tradisional yang digunakan oleh syarikat. Melalui pengukusan berasaskan aktiviti, kos perkilangan yang tidak menyumbang kepada kos produk tidak akan diambil kira dalam pengiraan kos produk. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Seterusnya, perbincangan dan cadangan.
Pengiraan kos berasaskan aktiviti memberi fokus terhadap mengenal pasti kos pasti yang lebih tepat dan menjadikan kos pasti yang dianggap tetap dalam kaedah pengukusan tradisional kepada bentuk kos berubah. Kaedah ini membolehkan aktiviti yang dilakukan menggunakan sumber pasti dan tahap aktiviti akan menentukan paras penggunaan sumber. Dengan menggunakan kaedah ini, pengurus tradisi Sina Industries mempunyai maklumat yang lebih tepat untuk membuat keputusan strategik berkaitan kos sesuatu aktiviti dan produk. Tahap prestasi sesuatu aktiviti akan mempengaruhi faktor kritikal kejayaan sesebuah organisasi perniagaan seperti tahap kualiti, masa penghantaran, kos dan perkhidmatan. Pengiraan berasaskan aktiviti ini memerlukan masa yang panjang dan lebih terperinci. Hal ini kerana pertimbangan ketepatan dan kos penyediaan yang dilakukan mestilah tepat dan memberi manfaat kepada tradisi Sina Industries. Ketepatan kaedah pengiraan berasaskan aktiviti ini bergantung kepada pemilihan faktor-faktor aktiviti, pendesak kos dan kelompok kos. Selain itu, ia juga menentukan kos yang tepat kepada produk ataupun perkhidmatan yang dilakukan. Kaedah ini juga menentukan kos terhadap setiap bancuhan untuk menghasilkan kerupuk leko dan setiap saluran pengedaran barangan yang diamalkan oleh syarikat tradisi Sina Industries. Sekian, terima kasih.